Pendakwah bebas Ustazah Siti Afifah Shahbuddin menerima kecaman hebat netizen di media sosial sejak minggu lalu. Ia selepas Siti Afifah melontarkan pandangan seorang suami boleh dianggap dayus jika membenarkan doktor lelaki menyambut kelahiran anak mereka. Terbaru, namanya kembali menjadi sebutan apabila mengeluarkan kenyataan minum susu berlebihan punca rambut banyak kutu. Alamak, apa cerita ni? Kita dengar sendiri penjelasan Ustazah Siti Afifah berhubung kontroversi berkenaan. Ustazah ni jenis masa sekolah lagi suka nak tanya sesuatu hukum tu, Ustazah nak tahu betul-betul. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala temukan, katakanlah guru Ustazah ni memang Ustazah kata memang walaupun ada guru-guru lain yang mengajar kita mengaji dan sebagainya, tetapi yang betul-betul membuat Ustazah betul-betul faham, yang betul-betul buat Ustazah yang macam you all lihat sekarang lah, iaitu YDP Persuna, iaitu Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin, iaitu suami Ustazah sendiri. Bagi Ustazah tak marah pun sebab diorang nak cakap apa itu dasar apa yang diorang faham. Jadi kekeliruan, akhir zaman ni memang akan berlaku kekeliruan. Ustazah tak ada apa-apalah, Ustazah maafkan. Macam hati-hati pun Ustazah maafkan. Macam semalam bila Ustazah terangkan, jadi tak adalah mereka macam marah, melenting sangat. Jadi diorang faham. Benda hukum ialah hukum. Mereka dah bertaubat, taubat yang macam mana yang Nabi ajar. Macam itulah supaya kita semua selamat dunia dan akhirat. Before this, Ustazah mengeluarkan kenyataan mengenai doktor lelaki menyambut kelahiran kan. Kemudian disambut kali ini viral pula dengan bila minum susu banyak ada kutu dan sebagainya. Ramai doktor-doktor yang kecam tindakan Ustazah tersebut macam tidak mengikut data dan sains. Macam ni kan Ustazah dah beritahu kepada mereka, Qul ya ayyuhal kafirun, dalam surah Al-Kafirun. Ustazah dah cakap, perubatan mereka moden itu perubatan kamu. Ustazah tak ada masuk campur pun cara pemikiran mereka. Perubatan cara sunnah Rasul Salam itu cara Ustazah. Jadi kenapa pula mereka nak masuk campur benda yang mereka tidak tahu? Dan Ustazah tak masuk campur urusan mereka. Lepas tu cara style Ustazah, mereka nak berubat cara sunnah Rasul Salam, lepas tu kena tinggalkan. Kalau you tengok Ustazah beritahu penjelasan, bila kita berubat cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut cara sunnah Nabi. Maknanya bila berubat cara sunnah jangan campur-campur. Ustazah tak nak. Sebab Ustazah nak buktikan benarnya Allah Ta'ala dalam surah Al-Kafirun. Orang kafir itu cara dia. Jadi kalau mereka itu keyakinan mereka itu cara mereka, itulah cara mereka. Jadi kalau Ustazah nak kata apa, kata Ustazah nak samakan Ustazah dengan dia. Cara orang kafir adalah cara kamu. Jadi Ustazah tak pertikaikan. Itu cara kamu. Tapi yang Ustazah tegakkan tentang ialah kita ni kan, kalau seorang ahli agama yang Ustazah tegur, you all bukan sekadar ceramah. Tanggungjawab ialah mendengar. Masalah masyarakat bukan sekadar mendengar, tolong selesaikan masalah. Ramai yang suami kat luar tak mampu. Bukan nanti Allah Ta'ala kata suami tu dah habis usaha, kalau apa berlaku yang bertanggungjawab besok di akhirat ulama tu. Jangan main-main. Tolong faham apa yang Ustazah nak beritahu, Ustazah sampaikan. Doktor-doktor kena faham pesakit yang bukan Islam, kau orang nak buat apa kau orang boleh buat. Tetapi wanita-wanita muslimah yang berhijab, berniqab dan sebagainya, mereka ni malu. Dan mereka ni tekanan mental, you all tak kira lagi tekanan mental yang dihadapi oleh mereka yang berdepan dengan suasana doktor lelaki melihat. Bayangkan walaupun dah lahir anak ketiga, keempat, lima, enam pun mereka masih teringat benda itu. Maknanya itulah perkara yang paling yang kita tahulah kesan pada wanita yang akhir zaman masih ada nilai yang Allah beri kepada mereka ialah sifat malu. Kadang tak salahkan doktor, itu yang dia belajar tapi saya kata Ustazah tak nak campur adukkan. Jadi di sinilah yang Ustazah nak beritahu. Jadi jangan kita campur adukkan. Diorang cara diorang, Ustazah cara Ustazah. Tak tu Ustazah cara Ustazah berubat di luar. Ustazah cakap, tanya orang memang Ustazah datang 7 kali pakai Ustazah nak tengok keseluruhan dia. Kalau dah betul-betul doktor dah reject betul-betul ni, baru cari Ustazah. You boleh tengok, boleh check. You Google, you buka sendiri, cari dalam Compass.com you boleh cari ada Hello Doctor mendedahkan kesan-kesan bahayanya minum susu yang berlebihan. Jadi benda ni sebenarnya tak pelik benda ni tak pelik sebab benda itu berlaku video tu sebenarnya masa tu kan video lama yang belajarnya sakit-sakit sunnah yang berubat dengan Ustazah. Jadi bila diorang bertanya Ustazah, kita orang ada masalah kutu, okey dah buat macam ni, dah sedekah, itu belum lagi Ustazah cakap nak hilangkan kutu dengan bersedekah. Itu ada hadis Nabi tu. Kalau hadis Nabi berkata dengan bersedekah, kalau orang guna logik akal, apa kena mengena pula nak buang kutu tu dengan bersedekah. Jadi Ustazah beritahu pada mereka salah satu, sebab tu saya kata salah satu punca kutu tu ialah minum susu yang berlebihan. Jadi kajilah kita, sebab tu Allah Ta'ala kata perhatikan makan minum kamu. Sebab tu umat Islam perhatikan, dan ada yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, kalau kita belajar perubatan cara sunnah, makanan tu adalah yang penting. Sebab kita bukan jumlah makanan yang melampaui. Tapi susu ibu tidak menjadi masalah.
Islam ni amat teliti. Sebab Ustazah dah melihat kehebatan, kebenaran perubatan cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Orang sakit AIDS, orang SLE, orang yang mana-mana sakit yang doktor dah reject, Ustazah subhanallah, Ustazah nampak. Sebab itulah Ustazah, bila Ustazah nampak kehebatan, kebenaran, kata Ustazah nak menjadi orang yang menyembunyikan kebenaran. Intinya maknanya Ustazah berkewajipan sampai walaupun dicecer, walaupun dicaci, walaupun dimaki dia, walaupun dia kata gila, Ustazah dah siap sedia. Ustazah tak kisah orang kata apa pun pada Ustazah. Ustazah dah tua sebenarnya. Ustazah dah ada cucu, maknanya Ustazah dah tua. So, Ustazah nak buat persiapan untuk Ustazah berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dah sampaikan. Itu je niat Ustazah. Tapi orang nak kecam kenapa, kita anggap je orang tak tahu.